Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmat daripadanya kita dapat meneruskan pengajian kali ini mustalah pembahagian khabar berdasarkan kaedah dan jalan. Okey, yang pertama dan naqsimul khabar bi'tibari turuqihi ila khabar mutawatir wa khabar ahad. Okey, pembahagian khabar berdasarkan kaedah-kaedah ataupun jalan-jalan itu khabar mutawatir dan khabar ahad. Yang pertama, khabar mutawatir dari segi lughah dan istilah muhaddisin. Wa fil lughah, dari segi lughah, mutatabi'u mutakasiru, berturut-turut dan banyak. Contohnya tawatar al-matar, iaitu hujan turun berturut-turut. Dari segi istilah muhaddisin, huwa ma rawahu fi kulli tabaqah adadun kasirun tuhilul ada tuwafiquhum ala kizbi wa kana mustanadu ittifaqihim al-hissi. Hadis yang diriwayatkan oleh setiap tabaqah, tak kiralah tabaqah sahabat, tabi'in, tabi'in, itba' tabi'in, adadu kasirun, oleh ramai perawi yang menurut hukum akal atau secara logiknya mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Wa kana mustanadu ittifaqihim al-hissi, kesepakatan mereka berdasarkan panca indera yang 5. Okay. Kemudian hadis mutawatir ni dia ada 4 syarat yang perlu antum hafal. Yang pertama, bilangan perawi itu ramai. Yang kedua, bilangan perawi yang ramai itu pada setiap peringkat tabaqah sanad. Dan yang ketiga, mustahil dari segi adab mereka bersepakat untuk berdusta. Dan yang keempat, kesepakatan mereka berdasarkan kepada panca indera yang 5. Okey, kita tengok yang pertama. An yarwiyahu adadun kasirun. Okey. Ianya diriwayatkan oleh sebilangan besar perawi. وقد اختلفا في حد الكسرة على أقوال والمختار أنه إن أقلها 10 أشخاص في كل طبقة. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat dalam menentukan bilangan yang ramai itu alal aqwali. Ada beberapa pendapat. Ada yang kata 4, ada yang kata 6, ada yang kata 10. Wal mukhtaru annahu in aqallaha, dan yang paling pendapat yang paling tepat bilangannya adalah 10 orang fi kulli tabaqah, pada setiap peringkat perawi. Yang kedua, antu jada hazi kasrah fi jami'i tabaqah sanad. Jumlah yang ramai itu ada pada semua peringkat sanad. Dan yang ketiga, antuhilil ada tawattu'uhum alal qazibi. Mustahil pada akal mereka bersepakat untuk berdusta. Dan yang keempat, an yakuna mustanada ittifaqihim al-hissi, kesepakatan mereka berdasarkan kepada panca indera yang 5.
Okey, kita tengok contoh kaqaulihi. Sami'na au ra'aina au lamasna au nahwi zalika. Kami mendengar, kami melihat, menyentuh atau seumpamanya. La ma yasbutu bil aqli syaraf kawujudis sani wa qadamihi wa hudusil alam. Kesepakatan itu tidak boleh disabitkan dengan akal, berakal syarif. Contohnya seperti kewujudis sani, wujudnya pencipta, wa qadamihi, sifat sedia kala tu, wa hudusil alam, barunya alam. Jadi li'anna al-aqla as-saraf yumkinu an yukhti'. Kerana akal fikiran ini mungkin berlaku kesilapan. Fala yusamma al-khabar hina izin mutawatiran. Maka khabar tersebut ketika itu tidak boleh dianggap mutawatiran. Mana dia mesti bersandarkan kepada panca indera, bukan bersandarkan kepada akal. Sebab akal tu mungkin akan berlaku kesilapan. Okey, apakah hukum hadis mutawatir? Yufidu mutawatir ilman daruri au yaqini. Hadis mutawatir memberi ilmu dururi ataupun ilmu yakin. Allazi yaqtarul insan ila tasdiqi bihi tasdiqan jaziman kama yusahidu al-amru bi nafsihi fa innahu la yataraddadu fi tasdiqihi. Contohnya hadis mutawatir itu ialah ilmu dururi. Maksudnya keyakinan yang memaksakan manusia ataupun seseorang itu untuk membenarnya secara jaziman ataupun pasti. Seperti kaman yusahid, seperti orang yang melihat sendiri. Fa innahu la yataraddadu fi tasdiqihi, dan tidak ragu lagi dia untuk membenarkannya. Pembagian khabar mutawatir ila lafzi wa maknawi. Dari segi mutawatirnya dari segi lafaz, wa ma ittafaqqa riwayatuhu fi lafzihi wa maknawi. Hadis yang disepakati oleh perawinya dari segi lafaz dan juga dari segi makna. Dia mutawatir dari segi lafaz dan juga makna. Contohnya hadis, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Sesiapa yang mendusta ke atasku secara sengaja, maka disediakan tempatnya daripada neraka. Faqad rawahu aqsara min 7 sahabiyan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. Maksudnya ramainya yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada lebih daripada 70 orang sahabat. Itu hadis ini maksudnya hadis dia mutawatir dari segi lafaz dan juga dari segi makna. Mutawatir dari segi makna pula, ma tawatara maknahu duna lafzihi. Hadis yang disepakati oleh perawi dari segi makna duna lafzihi,
bukan pada lafaznya. Contoh hadis rafa'ul yadaini fil doa, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Faqad ruya fihi nahwi mi'atin hadis fi qadaya mukhtalifah. Sesungguhnya telah diriwayatkan kira-kira 100 hadis dalam pelbagai situasi. Dari segi makna dia, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Dari segi makna dia sepakat, tapi berbeza dari segi lafaz. Kemudian khabar ahad pula terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga hadis gharib. Wa ma rawahu aqsara min isnaini. Khabar hadis masyhur ni hadis yang diriwayatkan oleh lebih daripada 2 orang. Walam yablughu adad al-tawatur, dan mereka tidak sampai bilangan kepada tawatur. Mana tidak sampai kepada 10 orang. Antum boleh hafal setakat warna merah ni. Mana hadis masyhur ni lah diriwayatkan lebih daripada 2 orang. Sama ada 3, 4, 5, 6, dan mereka tidak sampai kepada adadut tawatur. Yang kedua hadis aziz. Wa ma la taqul riwayatihi an isnaini. Ini hadis aziz, hadis yang perawinya tidak kurang daripada 2 orang perawi. Paling kurang 2 orang perawi. Wala tadurru ziyadah fi ba'di tabaqah sanadihi, dan tidak memudaratkan bertambahnya pada peringkat sanad. Contohnya di peringkat sahabat 2, kemudian di peringkat tabi'in 2, tabi'in ramah pula. Jadi masih lagi dianggap hadis aziz kerana dia kira hak mana paling kurang tu ada 2, maka di situ dianggap sebagai hadis aziz. Dan yang ketiga hadis gharib. Wa ma tafarrada bi riwayatihi rawin wahid walau fi tabaqah wahid. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi secara berasingan, bersendirian. Riwayatnya walau fi tabaqah wahid, walaupun pada satu peringkat perawi. Kemudian kita tengok contoh hadis masyhur. Contoh hadis masyhur, misluhu hadis Anas mukhraj fi sahih. Hadis Anas yang dikeluarkan dalam kitab sahih. Qala Rasulullah SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran fi salati subhi yad'u ala ahya' al-arab ala Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah, dan juga wa Bani Lihyan. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut subuh, kunut nazilah lah, kunut nazilah selama 1 bulan dalam sembahyang subuh. Yad'u alal ahya' al-arab, mendoakan kecelakaan kepada puak Arab, itu puak Rihlan, Zakwan, Usayyah, dan puak daripada Bani Lihyan. Jadi kenapa Nabi berdoa kunut nazilah ni? Kerana mereka telah mengkhianati. Mereka membunuh 70 orang penghafal Al-Quran, yang mana kaum tersebut telah meminta bantuan daripada Nabi SAW
Lalu untuk memerangi musuh mereka, lalu Nabi hantar 70 orang daripada golongan Ansar yang dikenali sebagai hafal Al-Quran. Ketika mereka berada di lembah Ma'unah, mereka dibunuh dan dikhianati. Sebab itulah Nabi berdoa kunut nazilah. Kita tengok perawi dia. Faqad rawiya hadzal hadis fi kulli tawaqa aksara min isnain. Hadis ni sesungguhnya diriwayatkan dalam setiap peringkat, setiap tabaqat tu aksara min isnaini, lebih daripada 2 orang. Sebab itulah dia katakan sebagai hadis masyhur. Dan masyhur ni waqad yutlaqul masyhur ala ma istahara ala al-lisatin nas. Hadis masyhur ni kadang-kadang dia masyhur di bibir-bibir orang ramai. Fa'ala haza yasmulu, kerana itu dia merangkumi hadis yang mempunyai ma lahu isnad wahid, mempunyai satu sanad, bal ma laisa lahu isnad aslan, bahkan tidak mempunyai apa-apa sanad. Wa ma lahu isnad maudhu', dan hadis yang sanadnya maudhu'. Masyhur ni masyhur di kalangan orang ramai, dan kadang-kadang yang masyhur tu kadang-kadang dia tak ada sanad, kadang-kadang sanad dia maudhu'. Waqad masalu al-Hafiz Syakhawi lama istahara ala alsinatil awam bihadis ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel wa hadis ma'iddatu baitul da'i wa huma mawdu'ani maqzubani la yasihu nisbatiha ila Rasulullah SAW. Contohnya Al-Hafiz Syakhawi Al-Hafiz Syakhawi memberi contoh hadis yang mana masyhur di kalangan orang awam. Contohnya ulama'u ummati ka anbiya bani Israel, ulama umatku seperti para bani Israel, seperti ulama umatku seperti ka anbiya, seperti nabi bani Israel. Dan juga hadis ma'iddatul baitul da', perut adalah sumber penyakit, dan kedua-dua hadis ni adalah palsu, makhzubat, palsu dan dusta, la yasihu nisbatiha ila Rasulullah, tidak sah disandarkan kepada Rasulullah. Maksudnya hadis masyhur ni tidak semestinya dia sahih, dan ada juga yang tidak sahih. Contoh hadis aziz mislu ma rawahu syaikhan fi hadis Anas wal Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada hadis Anas.
Dan Bukhari daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahdukum hatta an akuna ahabba ilahi min walidihi wa wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehinggalah aku adalah orang yang paling dicintai berbanding walidihi, ayahnya, wa waladihi, anaknya, wan nas ajma'in, dan semua orang lah. Kita tengok perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Warawahu Anas, diriwayatkan Anas. Diriwayatkan Anas ialah Qatadah dan juga Abdul Aziz bin Suhaib, dua orang. Mana hadis Aziz ni dia paling kurang dua orang perawi. Dan diriwayatkan daripada Qatadah, Syu'bah dan juga Sa'id. Dua orang juga. Dan diriwayatkan daripada Abdul Aziz, Ismail ibnu Ulayyah dan juga Abdul Waris dia tinggal Abdul Waris bin Sa'id. Al-Waris, Al-Waris. Warawahu an kulli wahid min haula arba'ah jami'ah. Dan meriwayatkan hadis ini daripada setiap individu daripada 4 perawi. Tersebut oleh sekumpulan perawi. Limaza summiya masyhuran? Summiya masyhuran li syahratihi wa wuduhihi. Dinamakan masyhur kerana dia itu li syahratihi wa wuduhihi, kerana dia masyhur dan jelas. Bayan sababani summi azizan. Dinamakan aziz pula kaitan dengan hadis aziz lah. Masyhur tadi berkaitan dengan hadis masyhur. Summiya azizan imma li qillati wujudihi wa nudratihi, aw wa imma li kaunihi azza ay qawin li maji'ah min tariqil akhar. Kerana dia tu nama aziz kerana dia dikillah, kerana dia tu jarang, ataupun wujudihi nudratihi, kilah ni sikit maksudnya, ataupun wujudihi nudratihi jarang ditemui, ataupun wa imma likauni azza, ataupun dia dikuatkan, itu menjadi kuat limaji'ah min tariqil akhar, datang daripada jalan yang lain. Mana jalan lain tu, tariq lain itu menguatkan hadis tersebut. Kemudian hadis gharib.
Okey, gharib tu dia ada dua, gharib mutlak dan juga gharib nisbi. Okey, gharib mutlak ni wahwa ma kanat gharabah fi asli sanadihi, hadis yang menyendiri pada asas sanad. Maksudnya pada asalnya di sanad sahabat, hanya seorang sahabat saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Contohnya hadis innama a'malu binniyat, mana diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab saja. Ai fi tarafihi allazi fihi sahabi bi an yarwihi an sahabi rawun faqat, iaitu pada hujung sanad terdapat sahabat saja. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat oleh seorang perawi saja. Okay. Jadi gharib mutlak ni ialah dia bersendirian pada asas sanad. Yang kedua, gharib nisbi wa ma kanat gharabah fi asna'i sanad, hadis yang menyendiri pada tengah sanad. Kalau mutlak asas sanad, kalau nisbi tengah sanad. Kana yarwihi ahadis anis sahabi aqsara min rawin summa yanfaridu biruwayatihi an wahid minhum rawin wahid. Seperti hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW, lebih daripada seorang perawi, aqsara min rawin summa yanfaridu biruwayatihi, kemudian meriwayatkan daripada salah seorang daripada mereka oleh seorang perawi, an wahid minhum rawin wahid. Mana di peringkat sahabat tu walaupun banyak, tapi di peringkat tabi'in seorang ataupun itba'u seorang. Mana di tengah-tengah dia tu dia bersendirian, maka dia panggil gharibun nisbi. Okey, hukum qaba'ah minhu makhbu wa minhu mardu ala hasbi ahwali rawam ma'amatan. Okey, untuk menjawab hukum qaba'ah tu ada yang diterima. Qaba'ah ni ada hadis yang diterima dan ada yang ditolak mengikut ataupun berdasarkan kepada keadaan perawi serta matan. Fayakunu minhu sahih wa minhu hasan wa minhu dhaif bal wa minhu mawdu' kadzalika. Maka antaranya tu ada yang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, bahkan ada juga hadis mawdu'. Okey, rasa setakat tu dulu untuk tajuk pembahagian khabar yang berdasarkan turuk. Jadi saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.